Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sempena dengan sambutan Aidil Adha dan sebagainya, dan kita kongsikan juga sebagai persediaan untuk menghadapi cuti sekolah yang tak lama lagi. Sebelum nanti kejap lagi kita akan ceritakanlah program-program yang diadakan. Tapi sebelum tu, seperti mana Encik Faiz sebutkan tadi, asas utama, niat utama, matlamat utama kami di SLQ Minds Training and Consultancy dalam menganjurkan apa saja program, sama ada program yang khusus untuk anak-anak, pelajar-pelajar, pelajar IPT remaja, dan juga untuk khusus-khusus korporat sekalipun. Yang pertama sekali kita tekankan tentang membina iman dan juga yakin diri. Dan untuk membina iman dan yakin diri ini, sebab situlah asas untuk berjaya dunia dan akhirat. Dan untuk membina ni memerlukan pengorbanan. Bila bercerita pasal pengorbanan ni, inilah waktu yang sangat-sangat sesuai dan kita menghayati kembali seperti mana yang kita semua dah maklum, dah tahu kan, pengorbanan Nabi Ibrahim begitu besarnya dalam nak menunjuk mentaati perintah Allah. Bila satu ketaatan pada perintah Allah diikuti dengan penuh kesabaran, taat pada perintah Allah, amalkan perintah, utamakan perintah Allah dengan penuh sabar dan sebagainya, pastinya Allah akan bagi ganjaran yang terbaik. Bagaimana kita tengok kembali kan, secara sepintas lalu lah, dan itulah juga penekanan yang kita bagikan pada anak-anak sepanjang program camp-camp pengisian nanti kan. Macam mana kita bawakan kisah-kisah yang untuk membina iman dan juga yakin diri ini. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan tinggalkan isteri tercinta tersayang. Kita sekarang ni lah perjalanan balik kampung sebahagian besarnya, nak berjumpa dengan keluarga, nak jumpa dengan mak ayah, orang-orang yang lah adik-beradik yang tersayang kan, daripada jauh lagi. Kena pula ketika tu kalau dengar lagu Sudirman balik kampung, belum lagi dengar laungan takbir pada malam nanti, begitu syahdu dan sayunya kita terasa kan. Itu kita, orang yang kita sayang, orang yang kita cinta, orang yang kita memang sentiasalah ingatan kita. Ini kan pula Allah perintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan isterinya Siti Hajar dan juga anak yang masih kecil lagi dekat kawasan yang, yalah, kalau kita nak tinggalkan ahli keluarga ke siapa-siapa kan, kita pastikan tu selamat dan sebagainya. Tetapi nak menunjukkan keutamaan bila sebut berkaitan dengan iman ni, utamakan perintah Allah melebihi segala perkara yang lain. Dia tak ambil kira rasional akal lah ketika tu. Bila Allah kata dia taat pada perintah, dia tinggalkan, dan yakinlah bila Allah perintahkan sesuatu pasti ada kebaikan dia. Dan ketika mana, ialah kita tahu kisah Siti Hajar ditinggalkan Nabi Ismail dekat kawasan padang pasir, tak ada pokok, panas, terik, dan hari ini sempena dengan hari Arafah pula. Bagaimana suasana di padang Arafah tu, Masya Allah, gambaran mahsyar sebenarnya. Pada kita lah yang pernah menjejakkan kaki ke bumi Mekah kan, kita dapat rasakan begitu panas dan teriknya matahari. Tetapi di mahsyar nanti hanya sejengkal daripada kepala kan. Begitulah suasana dia. Daripada waktu pagi tu mula panas, makin terik, makin naik, makin bahang, makin terasa. Ketika itu Siti Hajar boleh lihat Nabi Ismail kan makin kehausan dan sebagainya, maka dia berlari anak mencari air dan sebagainya, mencari air untuk, tak sanggup melihat anaknya. Dan itulah pengorbanan. Itulah pengorbanan. Dan inilah pengorbanan yang perlu kita usahakan, perlu kita dalam setiap diri kita lah. Kena ada usaha, kena ada pengorbanan untuk membina dan juga menanamkan iman dalam hati anak-anak kita tu. Dan itulah juga yang kami lakukan. Mungkin kami tak mampu untuk buat yang terbaik, tetapi kita usahakan sama-sama. Dan insya-Allah daripada pengorbanan tu kita dapat lihat hasilnya. Allah kurniakan satu air yang terbaik di dunia, air Zam-Zam. Dan tak habis sampai situ. Bila taat dan sabar dengan perintah Allah ni kan, taat perintah Allah dengan penuh kesabaran dan pengorbanan, kita lihat pula bagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangan. Dalam Nabi Ibrahim di usia yang lanjut kan, selanjutnya baru dikurniakan zuriat permata, anak yang penuh, orang kata apa, ditunggu-tunggu selama ni kan. Begitulah juga kita dalam kehidupan ni, diuji dengan anak-anak yang mungkin kadang-kadang kita usaha dah macam-macam, hantar ke program sana, cuba dah nasihat cara macam ni, tarbiyah dan sebagainya, tetapi jangan putus asa. Sebab kadang-kadang Allah nak melihat sejauh mana pengorbanan dan usaha kita tanpa berterusan. Bukan kata kami yang terbaik, tetapi kadang-kadang Allah nak melihat kesungguhan kita, dan Allah boleh memilih sesiapa saja untuk menjadi asbab kebaikan pada anak-anak tu. Dan kita lihat juga ketika tu bagaimana untuk mendidik anak yang mempunyai iman yang kuat kan, ketika mana Nabi Ismail bila diberitahu oleh ayah dia
Ya Allah, diperintahkan sembelih. Apa jawapan yang Nabi Ismail bagi? Wahai ayahku, jika inilah perintah Allah, maka lakukanlah. Kamu akan lihat, aku akan jadi orang yang sangat bersabar. Penuh dengan kesabaran. Masya Allah, daripada surah As-Saffat ayat 102. Dan daripada inilah tuan-tuan, pengisian utama yang kita nak tekankan dalam program kita ni. Kita nak bina anak-anak ni yang ada usaha, yang ada utamakan perintah Allah, sabar dalam taat perintah Allah tu berterusan dan bukan sekali saja. Dan dengan tu kita nak anak-anak ni bukan datang program, kebaikan yang dapat tu bukan untuk diri dia saja. Kalau boleh seperti mana yang Allah sebutkan, kalau pada kisah Nabi Ibrahim tu, bagaimana pengorbanan yang dibuat, bagaimana usaha yang berterusan, bagaimana sabar dengan taat perintah, sehinggalah Allah gambarkan di dalam Al-Quran sebagaimana satu umat. Sedangkan Nabi Ibrahim itu seorang saja. Inna Ibrahim kana ummatan, kata Allah dalam Al-Quran. Dan begitu jugalah selepas itu Rasulullah mendidik para sahabat, di mana antaranya yang disifatkan sebagai satu umat, seorang individu tapi satu umat adalah Mu'az bin Jabal. Di mana Abdullah bin Abdul Mas'ud mengatakan bahawa inna Mu'az kana ummatan. Betapa hebatnya sifat sabar dan taat pada perintah Allah yang ada pada Mu'az bin Jabal. Masya Allah, subhanallah kan, begitu kuatlah berkorban taat perintah Allah ni. Itulah dia Faiz, sedikit pengisian dia. Itu dia, insyaAllah. Itu dia antara asas utama pengisian untuk program-program yang dianjurkan oleh Excel Q Minds Training and Consultancy. Macam tadi Puan Rohani sendiri nak maklumkan kepada anda semua, antara program-program yang bakal dianjurkan bersama dengan Excel Q Minds dan juga anak Muslim, itu Camp MMS, bukan SMS tapi MMS. Itu motivasi mukmin sejati anak Muslim. InsyaAllah akan diadakan pada 1 hingga 3 Disember 2012 di Johor, dan manakala di 23 hingga 25 Disember di Selangor pula. Mungkin Puan Rohani nak ceritakan lebih lanjut berkenaan dengan pengisian program ni dan apa istimewanya Camp MMS ni. Baik, Alhamdulillah, SQMIN selaras dengan juga hasrat yang sama bersama dengan anak Muslim, macam mana nak membentuk peribadi dan juga akhlak mulia. Itu semua orang dah tahu, dah terikmat daripada anak Muslim tu. Jadi Alhamdulillah, kolaborasi yang kami buat bersama, pertama kali kita anjurkan Camp MMS, iaitu motivasi mukmin sejati, bersama dengan anak Muslim di dua tempat saja dan 2 tarikh saja. Satu dekat Johor, satu dekat Selangor, seperti mana yang Faiz saya sebutkan tadi, dan tempat juga sangat terhad kan. Dan pengisian utama dia, kita nak membentuk akhlak. Sebagaimana kalau semua orang ahli kelab, terutama yang dah ikuti majalah, pembaca setia majalah anak Muslim, novel-novel anak Muslim dan sebagainya, semua yang dikongsikan tu ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, mencintai Allah dan Rasul. Dan dalam camp ni adalah kita mempraktikkan dia. Macam mana kita menghayati sunnah Nabi, macam mana kita nak belajar mencintai para sahabat, dan kita kongsikan kisah-kisah para sahabat bersama-sama dengan anak-anak ni, dan supaya mudah-mudahan insya-Allah akan masuk dan membentuk peribadi dia yang baik. Dan sebagai contoh lah kan, kita tengok balik kisah-kisah pada zaman dahulu, kisah sahabat, macam mana indahnya Rasulullah berjaya membentuk peribadi di kalangan para sahabat kan, sehinggalah sewaktu Raja Najasyi, saya nak kongsikan kisah Raja Najasyi, dia hantar utusan ke perkampungan Madinah ketika tu. Hantar utusan yang pertama tak balik-balik. Dia kata ni mungkin antara sama ada dah mati, dipenggal dibunuh kan, ataupun dah masuk Islam. Hantar pula utusan kedua, pun tak balik juga. Hantar utusan ketiga, orang kuat dan dipadri, pun tak balik juga. Jadi dia terfikir, dia kata apa dah jadi dengan utusan-utusan ni kan. Maka dia pun teringin nak tahu. Dia teringin nak tahu kan. So dia pun pergi dengan sendiri. Dan bila sampai kat situ kan, Faiz, sampai dekat perkampungan yang pertama tu, betapa indahnya akhlak orang Islam kan. Sampai kampungan pertama, dia sampai dekat satu kawasan kedai makan. Dan bila ketika tu dia pun makan sebab dah lapar tengah ni. Kemudian selepas dia makan tu, pemilik kedai warung tu berkata, "Tuan, kami nampak tuan ni orang luar. Dan kami di sini diajar, kalau orang luar tu dia menjadi tetamu kami. So makan percuma, tak payah bayar." Dia dah pelik dah. Jadi tuan, maksudnya indahnya layanan akhlak. Kalau kita kat sini, kalau kedai makan tu berdek-dek main santau-santau dan sebagainya lah kan semua kan. Jadi betapa cantiknya akhlak tersebut kan. Kemudian dia pun dah kemudian pemilik orang kata, "Tuan datanglah lagi kat sini sebab kami dari ajar melayani tetamu 3 hari special VIP kan." Kemudian dia pun tinggalkan kedai tu. Dia pergi pula satu kedai untuk beli barang.
Dia sampai dekat kedai tu, pemilik kedai tu kata, apa Tuan, perniagaan saya pada hari ini alhamdulillah syukur sangat, murah rezeki, mencurah-curah, ramai orang datang kat kedai saya dah beli barang. Tetapi Tuan, kedai sebelah saya tu barangnya sama, kualitinya sama, harganya sama, tapi saya dapati hari ni jualan dia tak berapa nak cantik, tak berapa nak ni kan. Jadi dia kata, Tuan pergilah kat kedai sebelah tu. Kemudian dia kata, tapi kalau Tuan tak nak pergi kat sana, Tuan nak beli juga dekat tempat saya, tak apa, tapi jualan dia tu, pembelian tu dia akan bagi pada sahabat sebelahnya. Masya Allah, subhanallah. Maka bila ketika tu Raja Nasyid dia kata, wah, indahnya apa jenis ajaran agama ni, apa jenis orang kata apa, kalau kita orang gila agaknya kan, dia berfikiran macam tu kan, apalah fahaman yang dibawa ni. Dia kata maka dia tak boleh bertunggu lagi lama kat situ. Kalau dia tunggu maka pasti dia akan masuk Islam. Masya Allah, Faiz kan. So penghayatan tu, penghayatan kepada akhlak yang mulia, peribadi yang mulia, yang inilah yang cuba kita akan tekankan dalam ni. Sebenarnya kita juga selalu dengar kisah-kisah pemuda-pemuda yang hebat zaman dulu kan. Bagaimana Abdullah ibnu Umar, suatu ketika dia berjalan dekat tengah padang pasir tu, padang pasir yang panas, yang tak ada orang, yang tak ada siapa nak perhati. Kalau kita kat Malaysia kat ni kan, kalau jalan raya tu kan polis banyak kan, JPG, roadblock lagi, siap sikap dan sebagainya. Betul, kan. Masya Allah kan. Tapi bukanlah kita nak buat satu perbandingan ya, tetapi nak mengatakan kisah-kisah ni kita nak cuba menghayati dekat kawasan padang pasir yang tak ada orang dan sebagainya. Ada seorang pemuda yang orang kata kalau jiwa muda ni, Masya Allah, mungkin dia orang kata emosi kan, tetapi bagaimana iman tu dah tertanam dengan kuat kan, dia mengembala kambing. Maka dia ujinya pemuda ni, dia kata, wahai pemuda, juallah kambing tu dekat saya. Juallah kambing tu kat saya. Dia kata, boleh kamu bagi tahulah dekat tuan kamu, kambing kamu hilang ke, kamu cari tak jumpa kan dan sebagainya. Kata pemuda ni, tak boleh tuan, nanti kalau tuan saya tahu macam mana. Kemudian kata, mana boleh tuan kamu tahu, mana ada siapa dekat sini, kan. Abdullah ibn Umar kata macam tu. Dan jawab pemuda ni, kalaupun tuan saya tak tahu, tapi Allah tahu. Tuhan, kepada Tuhan saya tahu. Masya Allah kan. Bagaimana iman yang ada ditanamkan dalam hati anak-anak ni. Dan inilah yang kita cuba usahakan. Dan insya Allah sebab kita pernah dengar juga satu kisah kan, bagaimana seorang ibu dan ayah lah yang berkorban, yang berusaha untuk nak menanamkan akhlak yang baik ni, dengan dia ajar anak dia baca doa, baca bismillah je sebelum makan. Allah malu untuk nak azab seorang bapa dekat dalam kubur yang ketika tu anak dia baca bismillah ketika makan. Subhanallah, tengok kan. Dengan ni pengorbanan lah, pengorbanan usaha yang kita buat untuk mendidik anak ini, dan supaya inilah jadi saham akhirat kita. Dan itulah yang ditekankan dalam konsep program bersama dengan anak Muslim tu, nak membentuk peribadi mukmin sejati. Yang kita adakan untuk sebulan sekolah tarikh dia, satu saja di Johor, 1 hingga 3 Disember, dan satu juga yang diadakan dekat Selangor ni 23 hingga 25 Disember. Dua tempat ni jangan lepaskan peluang untuk anda sertai Camp MMS Motivasi Mukmin Sejati bersama dengan anak Muslim dan juga SLQ Minds ini. Sekali lagi 1 hingga 3 Disember di Johor, 23 hingga 25 Disember di Selangor. Jangan lepaskan peluang. Nak hubungi nanti, tanya Puan Rohani macam mana untuk menghubungi, nak berdaftar dan sebagainya seketika nanti. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam segmen Tajaan XLQ Minds Training and Consultancy di Game FM. Begitu. Semoga insyaAllah camp ini dapat menerapkan nilai murni dan juga dapat memperkuatkan dan mengukuhkan iman lagi anak-anak kita, insyaAllah. Okey, dan masih lagi dalam segmen Tajak ini bersama dengan Puan Rohani Saad, merupakan penceramah, dan juga pengarah urusan XLQ Minds Training and Consultancy ini. Dan kalau tadi kita bercerita berkenaan dengan camp MMS bersama dengan anak Muslim ini, motivasi mukmin sejati, mungkin rakan-rakan kita nak tahu, terutamanya ada adik kita lah ni kan, yang dah biasa melangkan majalah anak Muslim, dekat dengan anak Muslim. Mungkin ada sesuatu yang istimewa menanti mereka sekiranya mereka mendaftar untuk Camp MMS Motivasi Mukmin Sejati ni. Tepat Faiz kan. Anak Muslim ni Masya Allah dengan besar hatinya, bagi siapa yang mendaftar hari ni, 10 yang terawal dia terus bagi hadiah. 10 yang terawal sahajalah yang mendaftar hari ni, sempena dengan yelah orang kata apa, nak bagi duit raya jauh sangat kan. Betul. Jadi inilah duit raya dia. So hadiah daripada anak Muslim ni daripada ialah buku majalah dia, ada yang akan dapat buku ceritanya, ada yang akan dapat pensel pencil box dia kan, dan ada juga beg anak Muslim lah kan. So bagi yang berminat untuk
untuk menyertainya, bolehlah hubungi kita. Saya ulang sekali nombor dia di talian. InsyaAllah hari ni masih ada lagi sampai 10 malam. Berkorban juga. Sampai 10 malam ya? Sampai 10 malam. Jadi 8903 8927 5020 03 8927 5020 atau 8927 5030. Ataupun kalau yalah tengah balik on the way drive tu, boleh SMS je. SMS 017 465 8024 017 465 8024 atau 019 305 0918 019 305 0918. Jadi 10 yang terawal anak Muslim bagi hadiah istimewa untuk hari ini, dan juga bagi yang 100 yang mendaftar awal ada cabutan bertuah pula nanti. Bukan saja untuk yang program bersama dengan anak Muslim, ada juga nanti yang akan kita berkongsikan selepas ni, iaitu motivasi jati diri remaja mumtaz. Jadi 100 yang terawal mendaftar juga dia akan dapat cabutan bertuah, mendapat t-shirt daripada anak Muslim dan juga langganan majalah selama setahun. So itu sempena dengan Aidil Adha ni lah. Saya itu dia, alhamdulillah, syukur antara hadiah-hadiah yang diberikan oleh anak Muslim bersempena dengan Kem MMS Motivasi Mukmin ni. Jadi adik-adik bolehlah maklum-maklumkan kepada ibu ayah ataupun ibu ayah yang ingin anak-anak mereka sertai Kem MMS Motivasi Mukmin Sejati ini, boleh turut serta, boleh hubungi sekali lagi nombornya saya maklumkan 0389275020 0389275020 atau 0389275030 untuk mendaftar. Yang terawal hari ini 10 sehingga 10 malam yes. Sehingga 10 malam akan dapat hadiah istimewa daripada anak Muslim, dan juga 100 terawal ada cabutan bertuah dan sebagainya, insyaAllah. Itu dia. Dan macam tadi Puan Rohani sendiri ada menyebut selain daripada Kem MMS yang dianjurkan bersama dengan anak Muslim ini, SLQ Minds juga akan menganjurkan Kem Motivasi Jati Diri Remaja Mumtaz dan Kem serta kelas hafazan. Mungkin ada sesuatu yang dikongsikan? Betul apa ni Faiz kan, berdasarkan daripada permintaan daripada beberapa apabila kita pergi Kem Motivasi kan, mereka tanya ada tak yang buat lebih lama, lebih panjang dan sebagainya kan. Jadi alhamdulillah buat kali pertama juga kali ni SLQ Mas ada menganjurkan Kem Hafazan. Tetapi bukan sekadar Kem Hafazan saja, Kem Hafazan plus dengan pemantapan dan penghayatan solat dan juga motivasi selama 2 minggu di Markas Tarfiz wa Tarbiyah dekat Kajang. So selama 2 minggu dengan kerjasama pihak Markas Tarfiz lah. So kita adakan di sana dan dia terbuka pada pelajar yang berumur 9 hingga 17 tahun. Dan ini sangat-sangat terhad. 40 lelaki, 20 perempuan sahaja. Dan tempat ni setakat ni alhamdulillah lah, saya rasa kekosongan dah tak sampai 10 tempat dah ni. Dah sempat dah. Memang sangat-sangat ni lah kan. Dan yuran yang kami kenakan juga sangat berpatutan. Masih lagi dalam promosi lah, hanya RM790 sahaja untuk selama 2 minggu meliputi segala-galanya. Kan. Dan satu lagi kita adakan kelas hafazan plus dengan pemantapan solat dan juga motivasi. Yang ni secara ulang alik selama sebulan. Selama sebulan di Bandar Baru Bangi lah, dekat SLQ Minds Training and Consultancy sendiri. Dan terbuka umur 7 hingga 17 tahun. Yang ni pun Allah kalau tengoknya RM390 sahaja selama sebulan, daripada hari Isnin hingga hari Jumaat. Dan kelasnya daripada 9 pagi hingga 1 tengah hari. Dan bagi siapa yang tak tahu di mana SLQ Minds, kerana kami sebenarnya berada bersebelahan dengan Masjid Hasanah dekat Bandar Baru Bangi dan juga Maybank Islamic. So ulang alik selama sebulan yang ni. Okay, itu untuk penghayatan Al-Quran dalam diri lah. Sebab kita nak ialah supaya tak kira lah anak-anak kita ni siapa pun dia. Siapa dia mungkin sekolah biasa, mungkin dia daripada orang kata aliran sebelum ni bukan aliran agama dan sebagainya. Ini memang kami bukakan peluang tu. Sempena dengan cuti sekolah ni, apalah salahnya kita orang kata membina minat dia untuk memahami Al-Quran
Al-Quran, menghayati Quran, dan kalau boleh kan akhlak dia tu akhlak Al-Quran. Seperti mana bila Aisyah beritahu kan, kan nak tahu Al-Quran tengoklah Rasulullah. Betul. Seperti mana bila kita, di manakah Al-Quran kita tengok pada Sayyidina Ali, di mana Al-Quran kita tengok pada Sayyidina Umar, Abu Bakar dan sebagainya kan. So itu yang kita cuba nak tanamkan. Tapi permulaannya kita mengajar ialah kalau kita tengok Facebook satu hari, wajib buka Facebook kan? Wajib. Sekarang ni jangan kata kita je. Anak yang tadika pun dah pandai ada Facebook kan. Jadi kan kalau macam tu alangkah bagusnya juga, tak apa tengok Facebook juga, tapi kita tengokkan Al-Quran juga setiap hari. Maknanya sepanjang cuti sekolah itulah yang diadakan. So bolehlah hubungi, yang di tempat pun tak banyak juga ni yang kelas hafazan tu. Setakat ni yalah kalau yang ulang alik tu untuk kawasan sekitar Bandar Baru Bangi, Serdang, Putrajaya tu berdekatan lah kan. So itu boleh hubungi kita juga kan. Dan masih lagi dalam promosi lah kita kenakan yang berpatutan sebenarnya. Dan sikit lagi Faiz, saya nak kongsikan berkaitan dengan jati diri remaja mumtaz. Satu-satunya yang menyentuh tentang jati diri remaja mumtaz yang kita adakan iaitu pada tarikh 9 hingga 11 Disember di Ulu Yam, Selangor sahaja. Satu-satu je, tak ada boleh tak buat ada yang kedua. Tak ada yang kedua dah, sebab memang tarikh kita dah penuh dah. Dah penuh dah. Dan yang ni pun tak banyak lah, tinggal sikit-sikit saja lagi kan tempat. So boleh hubungilah untuk motivasi jati diri remaja mumtaz. Dan bila sebut jati diri ni, dia sedikit advance daripada Mukmin Sejahtera lah pada segi levelnya kan. So dia lebih kepada agak sedikit lasak dan survival sikit lah. So pendekatan sebagai contohnya, bila kita dalam berkaitan dengan jati diri, kita prinsip asas agama juga. So kita akan belajar contoh dari segi solat, bukan sekadar teori, praktikalnya sekali, dan di LDK kan dia sekali, dan di outdoor kan aktiviti dia, penghayatannya tu dalam bentuk yang seronok, fun learning, experiential learning kan. Pelajar tak rasa, insyaAllah lah anak-anak yang bersama kita kali pertama, kadang-kadang tu kalau pengalaman datang program kan, kadang-kadang hari pertama mula tu muka masam je kan, tak seronok, tak gembira je, tapi hari last dia orang yang tak nak balik. Siap berpeluk-pelukan lagi dengan versi-versi dia. Excited, siap tanya lagi bila next camp dan sebagainya. Itu setakat ni Alhamdulillah lah kan. Sebab apa? Sebab kita bersama dengan anak, kita kongsikan banyak cerita pasal kelebihan. Sebab untuk nak mengubah, untuk nak nak datangkan orang kata perubahan tu datang daripada hati dia sendiri. Dan kalau boleh bukan secara paksaan, kita kena bagi konsep targhib, maknanya banyakkan kisah-kisah motivasi dan juga kisah-kisah kelebihan. Sebagai contoh, dan satu hadis Mishkat bagi tahu, apa yang kita pakai, apa yang kita guna, kita cuci sendiri, Allah cuci hati kita. Dan siapa sebenarnya dengan raya korban ni juga, tolong mak kemas rumah sapu sampah sekarang ni kan. Lakukan dengan ikhlas, dan sambil lakukan tu sambil beristighfar. Dan satu kelebihan kita dengan kelebihan ni, barang siapa yang membersihkan rumah sambil beristighfar, Allah bagi ganjaran pahala macam bersihkan Baitullah. Subhanallah, tengok rumah Allah yang dimuliakan, Baitullah. Kalau dari segi amalan dia, kalau kita dekat sini, kalau buat satu pahala tu mungkin satu lah dapat. Kalau ikhlas lagi mungkin boleh dapat sampai, orang kata kalau sedekah tu sampai 700 kali ganda kan. Tapi di rumah Allah sana, di Baitullah, satu kebaikan yang kita buat akan dapat 100,000 kali ganda. Bayangkan, untungnya adik-adik ataupun pelajar atau kita lah, ibu-ibu dan sebagainya kan, bila tahu tentang kelebihan, bersihkan rumah sambil beristighfar, Allah bagi ganjaran pahala macam membersihkan Baitullah. Masya Allah kan. Pandang muka mak ayah dengan pandangan senyum, gembira kan, ataupun bagi kata-kata yang baik, menggembirakan hati mak ayah, dapat pahala macam haji mabrur. Itu tadi dekat Padang Arafah, semua orang mendoakan, Masya Allah, mudah-mudahan dapatlah mak dan ayah kita ke adik-beradik kita yang sedang mengerjakan haji, digunakan haji mabrur. Sebab jaminan dia, Allah kata siapa yang dapat haji mabrur ni, segala dosanya diampunkan, confirm syurga. Masya Allah. Tapi kita yang tak berpeluang ke sana kan, atau adik-adik ni kan, pandang muka mak ayah dan pandang gembira. Ni tengah tengok ada tengah kalau orang utara tengah buat apa, bakar lemang lah kot sekarang. Bakar lemang, tengah potong daging, buat ketupat palah ke kan. Tu jadi jiwa air keluar dah kan. So sambil buat tu, buat sambil senyum, sambil rela, sambil gembira. Pandang muka mak ayah, mak suruh blender cili kan, rasa kan. Ya Allah, Allah bagi ganjaran pahala haji mabrur untuk kita semua, insya-Allah. So kita banyak kongsikan tentang kelebihan-kelebihan, dan inilah yang kata apa, insya-Allah menjadi pendorong kepada anak-anak ni terutamanya lah kan. Kita pun bila dengan kelebihan macam tu kan, seorang isteri contohlah kan, yang berkhidmat untuk suami, berkhidmat untuk anak-anak, sampai keluar pitik peluh dekat dahi dia kan, maka Allah jarakkan daripada neraka sebanyak 7 parit.
Masya Allah, bayangkan satu parit kan, Faiz bakal isteri insyaAllah kan, so kan, bayangkan satu parit tu sejarak langit dengan bumi kan, subhanallah. Jadi maknanya lakukan dengan ikhlas, dengan redha dan sebagainya. Dan antaranya untuk mendatangkan keikhlasan tu kepada anak-anak ni, kami ceritakan, kongsikan kelebihan-kelebihan dia. Itu dia untuk sama-sama lah kita bentuk jati diri anak-anak remaja kita ni. Boleh hantarkan ke camp motivasi jati diri remaja Mumtaz pada 9 hingga 11 Disember 2012 di Ulu Yam, Selangor. Ya, betul Faiz. Walaupun remaja kan Faiz, tapi sebenarnya kita ambil daripada umur 9 tahun. 9 tahun pun dah boleh. 9 tahun sebab sebagai persediaan dia untuk menghadapi alam remaja tu. Dan anak-anak yang yalah kadang-kadang di hadapan kita, persekitaran kita sekarang contoh-contoh semua idola-idola yang maaf nak cakap lah kan. Jadi kita kena banyak kongsikan kisah-kisah sahabat, kisah-kisah remaja-remaja terdahulu dengan anak-anak ni, supaya daripada awal lagi dia dapat gambaran, oh saya nak jadi seperti Muaz bin Jabal, saya nak jadi seperti Sayyidina Ali, saya nak jadi seperti Hasan dan Husin, yang mana bila dengar azan saja menggeletar kaki dia, menggigil badan dia. Sebab apa? Sebab dia tahu Allah tengah panggil dia. Itu yang kita usahakan. Itu dia, insyaAllah semoga usaha tarbiyah itu dapat kita teruskan. Okey, dan mungkin yang terakhir sebelum kita bersurai untuk program tajaan XLQ Mind Training and Consultancy ini, sekali lagi mungkin Puan Rohani boleh maklumkan untuk mendaftar bagi ke sekali lagi saya ulang, kita di talian pada malam ni insya-Allah kita masih lagi beroperasi sampai pukul 10 malam sebelum nak balik kampung beraya. Okey, 03 8927 5020, 03 8927 5020 atau 03 8927 5030, 03 8927 5030. Katakanlah call engage, boleh hantar SMS ataupun call ke handphone 017 465 8024, 017 465 8024 atau 019 305 0918, 019 305 0918 ataupun daftar online di www.excelqmindstraining.com, www.excelqmindstraining.com. Dan saya ulang sikit lagi, program kita ada, kalau ikutnya 4 lah, MMS, Motivasi Mukmin Sejati bersama dengan Ana Muslim pada 1 hingga 3 Disember dekat Johor, 23 hingga 25 Disember dekat Selangor. Dan yang ni seperti mana kita kongsikan tadi, kalau mungkin pendengar baru dengar 10 yang daftar awal hari ini ada hadiah istimewa daripada Ana Muslim, dapat barangan Ana Muslim. Dan 100 yang akan mendaftar ke program ni layak untuk dapat cabutan bertuah, untuk dapat t-shirt daripada Ana Muslim dan juga langganan majalah selama setahun. Dan program yang kedua adalah Motivasi Jati Diri Remaja Mumtaz 9 hingga 11 Disember di Ulu Yam. Dan ada 2 lagi program yang panjang, satu sebulan, iaitu kelas hafazan plus solat dan motivasi di Bandar Baru Bangi selama sebulan. Tempat tak banyak dan itu terbuka pada 7 hingga 17 tahun. Dan camp hafazan plus solat dan motivasi bersama dengan Markas Tahfiz Wal Tarbiyah Darul Ihsan selama daripada 16 hingga 29 Disember untuk 9 hingga 17 tahun. So tuan-tuan dan puan-puan yang terakhir lah Kak Faiz kan, saya juga mengambil kesempatan mengucapkan selamat dalam perjalanan balik tu, selamat memandu dengan yang insya-Allah sampai ke destinasi, dan mudah-mudahan yang tengah memasak dan sebagainya, kita menghayati dalam kita buat apa saja, kita menghayati pengorbanan dan segala-galanya. Mudah-mudahan usaha yang kita lakukan bersama untuk membentuk setiap daripada kita, sebab setiap saat itu sangat berharga dan sekarang kita tak nampak nilai dia, tetapi bila kita pejamkan mata nanti barulah kita tahu betapa berharganya satu saat tersebut. So selamat menyambut Aidil Adha.